المجاهدين الذي فرض علينا القتال لإعلاء كلمة الله هي العليا، فعلينا بتجديد النية الجهاد في سبيل الله. فزماننا هذا هو زمان الجهاد والمجاهدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, antaranya ialah nikmat keamanan dan kedamaian. Lihatlah bagaimana pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat hadir berkumpul dengan penuh keamanan. Kita dapat hadir berkumpul meninggalkan anak isteri di rumah dengan penuh kedamaian. Dan nikmat yang cukup bernilai ini, nikmat yang perlu dihargai ini, tidak dinikmati oleh sahabat seagama kita. Antaranya sahabat seagama kita yang sekarang diuji oleh Allah dengan ujian yang besar. Mereka yang berada di bumi Syam, mereka yang berada di bumi Syria. Tuan-tuan lihat bagaimana pada minggu ini mereka diuji oleh Allah dengan musibah yang cukup besar, yang tidak sanggup mata melihatnya, yang tangisan anak-anak isteri mereka tidak sanggup telinga kita mendengarnya, yang mana darah yang ditumpahkan, anak-anak yang mati bergelimpangan, tidak sanggup mata kita melihatnya. Allahu Akbar. Tidak ada bumi di dalam dunia setelah daripada Makkah, setelah daripada Madinah, bumi yang penuh keberkatan setelah disebut oleh Nabi Makkah, setelah disebut oleh Nabi Madinah. Bumi tersebut adalah bumi Syam. Syam adalah merupakan benteng terakhir apabila berlakunya peperangan di akhir zaman. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, benteng terakhir itu adalah kota Dimashq, yaitu kota Damsyik, ibu kota kepada negeri Syam. Syam adalah merupakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faya tuba li Syam, tuba li Syam, tuba li Syam." Nabi kata, bertuahlah bumi Syam, bertuahlah bumi Syam, bertuahlah bumi Syam. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walimadha ya Rasulullah?" Kenapakah begitu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal malaika." Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya ke atas bumi Syam. Tuan-tuan lihat apa yang sedang berlaku di Syam pada hari ini. Sudah masuk tahun ke-6. Syam, bumi sahabat Nabi Khalid bin Walid,
Tanyalah tanah yang berada di Syam, tidakkah mereka kenal kepada Khalid bin Walid? Tanyalah tanah yang berada di Syam, kuda Khalid bin Walid, tanah mana yang tidak dipijak oleh kuda Khalid bin Walid? Tanyalah Syam mengenai sahabat Nabi Abdullah bin Samit yang mengajar sahabat Al-Quran. Tanyalah Syam mengenai sahabat Nabi Miqdad bin Aswad. Tanyalah Syam mengenai sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang pernah menetap di bumi Syam. Tanyalah Syam mengenai 900 orang sahabat Nabi yang pernah berada di sana, tinggal di sana, berperang dan di sana, dan ada yang telah pun mati dan dikebumikan di sana. Lihat bagaimana hari ini Syam menjadi padang jarak, padang terkukur. Apa yang Allah uji kepada mereka adalah satu ujian yang besar, satu ujian yang tidak boleh terima oleh akal dan fikiran. Bagaimana kerajaan Bashar, mereka yang memerintah, diberi kuasa oleh Allah, mereka membunuh rakyat mereka yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Tuan lihat bagaimana seorang perempuan yang salihah, seorang perempuan yang mukminah, seorang perempuan yang menjaga auratnya, dibawa di tengah jalan, ditelanjangkan perempuan itu. Lebih kurang 100 orang tentera Bashar merogol perempuan itu. Tuan-tuan, bayangkan kalau dirogol itu anak isteri kita. Bayangkan kalau yang ditelanjangkan itu isteri kita. Tuan-tuan lihat bagaimana anak-anak yang dibunuh baru-baru ini, ditimpa mereka dengan bom dan mereka tidak bersalah, tubuh badan mereka relai. Tuan-tuan tidak lihat bagaimana anak kecil yang tidak berdosa isi perutnya terkeluar. Allahu Akbar. Anak kita yang kita sayang, lihat bagaimana kita berkorban untuk mereka. Anak yang sakit pukul 2-3 pagi, tuan-tuan, kita dukung dan kita bawa ke hospital. Sayangnya seorang bapa kepada anak. Lihat, mereka membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Seorang lelaki, apabila ditangkap lelaki ini, diminta dia untuk mengucapkan kalimah La ilaha illal Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Lelaki enggan kerana maruahnya beriman kepada Allah, enggan kerana tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lelaki ini digali lubang, mereka tanam lelaki ini hidup-hidup. Mereka minta sampai ke akhir usianya, sehinggalah mereka gali dan mereka tanam dia sehingga tanah sampai ke janggutnya. Mereka meminta dia untuk mengucapkan La ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Tetapi lelaki ini terus mengucapkan La ilaha illallah, kerana dia tahu Tuhannya Allah, kerana dia tahu yang berkuasa itu Allah, kerana dia tahu yang memerintah muka bumi ini adalah Allah, yang memiliki hari kiamat ini adalah Allah. Mati lelaki ini dalam keadaan ditanam hidup-hidup. Tuan-tuan, apa yang kita boleh buat apabila kita berbicara sebegini atas mimbar? Kita membicarakan mengenai saudara seagama kita. Kita membicarakan mengenai mereka yang mengucap kalimah syahadah sama macam kita ucap. Kita berbicara mengenai mereka yang solat sebagaimana kita solat menghadap ke arah kiblat. Kita dituduh sebagai pengganas, kita dituduh sebagai teroris. Tetapi apabila mereka melakukan sewenang-wenangnya, kerajaan Bashar, Rusia dan Amerika melakukan sedemikian pada saudara seagama kita, siapa yang hendak bicara? Siapa yang hendak tolong mereka? Allahu Akbar. Inilah kita berada pada akhir zaman. Zaman kita tidak boleh berbicara ke atas saudara kita. Zaman kita hanya perlu diam apabila orang melakukan segala-galanya, hatta orang membunuh saudara seagamanya. Kita hanya perlu menjadi sebagaimana orang bodoh yang tidak boleh berbicara. Sahabat kita yang berada di Syam, kata-kata khutbah ini tidak memberi manfaat kepada anda, tetapi inilah luahan kami, saudara seagama anda. Dan bertualah, kerana Allah telah berfirman kepada anda, wahai penduduk Syam. Allah berfirman kepada anda, wahai penduduk Syam, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang beriman, membeli harta benda mereka, membeli nyawa mereka dengan balasan syurga. Mereka berperang, berjihad di jalan Allah. Mereka membunuh musuh-musuh Allah dan mereka terbunuh. Itulah yang telah Allah janjikan dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Quran. Maka berbahagialah mereka yang telah menjalankan urus niaga dengan Allah. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan Nabi SAW telah bersabda kepada mereka dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, man mata duna dinihi fahuwa syahid, wa man mata duna malihi fahuwa syahid, wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang mati dalam keadaan dia mempertahankan nyawanya, nyawa ahli keluarganya, matinya adalah mati syahid. Barang siapa yang mati kerana mempertahankan tanah airnya, rumahnya, matinya adalah mati syahid. Dan siapa yang mati kerana dia mempertahankan agamanya, matinya adalah mati syahid. Dan ketiga-tiga yang disebut oleh baginda Nabi SAW ada pada penduduk Syam. Berbahagialah Syam sebagaimana yang telah didoakan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita perlu buat pada hari ini? Apa bantuan yang kita boleh sampai kepada mereka pada hari ini? Pada bulan Januari, 10 Januari 2013, lebih kurang 100 ulama mewakili 50 negara daripada 70 persatuan umat Islam di seluruh dunia. Mereka telah berkumpul di kota Kahirah di Mesir. Dan mereka telah mengeluarkan fatwa wajib seluruh umat Islam, nyawa mereka, harta mereka diberikan kepada penduduk Syam. Apa yang kita boleh buat pada hari ini? Antaranya sunnah yang perlu dihidupkan, yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Apabila Nabi hendak mendoakan seseorang, Nabi hendak mendoakan ke atas seseorang. Apabila umat Islam ditimpa dengan musibah, umat Islam dibunuh, umat Islam dicincang, maka yang diajar oleh Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, al-qunut fi salawatil khamsil linnazila. Nabi mengajar kita, dan mudah-mudahan bantuan ini memberi manfaat kepada penduduk sahabat seagama kita yang berada di Syam. Al-qunut fi salawatil khamsil linnazila. Nabi mengajarkan kita, apabila Nabi hendak mendoakan kepada seseorang, Nabi hendak mendoakan ke atas seseorang, ataupun apabila manusia Muslim ditimpa musibah sebegini hebat, Nabi mengajar kita untuk mengerjakan qunut nazilah. Setiap kali kita solat fardu, apabila kita bangun daripada rukuk yang terakhir, si imam mengangkat tangan, berdoa kepada Allah dengan suara yang didengari oleh makmum, dan makmum mengaminkan doa tersebut. Mudah-mudahan saat ini mereka memerlukan kita, dan bantuan yang kita boleh hantar kepada mereka adalah kita berdoa kepada mereka sebagaimana suruhan Nabi SAW. Kata Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, apabila kamu mendapat arahan untuk melakukan qunut nazilah, maka ketika itu qunut nazilah itu menjadi wajib. Dan apabila tidak ada arahan, apabila si imam atas dasar inisiatifnya mengangkat tangan berdoa, maka itulah sunnah yang sangat dituntut. Apabila umat Islam ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan malapetaka, dan dibunuh seolah-olahnya nyawa mereka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita amalkan sunnah Nabi. Ini yang kita mampu beri kepada mereka. Ini saja malunya kita, kerana harta kita, nyawa kita tidak mampu untuk membantu mereka. Hanya dengan doa yang datang daripada ketulusan, keikhlasan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
Ta'ala mengembalikan senyuman ke wajah mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembalikan kedamaian, ketenangan sebagaimana yang kita kecapi pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdih, syahadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.